Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab perisai bagi sekalian mukallaf. Malam ini muka surat 168, 5 baris daripada atas. Berkata pengarang rahimahullah ta'ala, kerana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Artinya, dan tiada mengutus oleh kami, yakni Allah, akan pesuruh melainkan supaya ditaati akan dia, akan pesuruh yakni rasul, pada barang yang menyuruh ia rasul dengan dia dengan barang, dan pada barang yang menghukumkan ia rasul dengan dia dengan barang, dengan perintah daripada Allah, bukan supaya diderhakai akan dia rasul dan disalahi akan hukumnya, hukum rasul. Kita masih lagi pada matan wajiblah dilebihkan akan para nabi, para rasul mengatasi sekalian manusia. Maknanya tak boleh kita anggap ada lagi manusia, sama ada wali ke orang soleh ke, lebih mulia dari rasul. Yang lebih mulia di kalangan manusia selain Allah ialah rasul. Sebab tu pendapat ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab mulianya ialah dia seorang rasul. Rasul ini maknanya dipilih oleh Allah menjadi pengantara daripada manusia dengan Allah. Ada pengantara yakni rasul. Adapun kita ini dipilih juga oleh Allah, dipilih kepada agama Islam. Kalau Allah tak pilih, tidak Islam lah kita. Kemudian kita kena berusaha untuk taat. Adapun jenis para nabi, para rasul ni jenis manusia yang jenis taat dah. Jenis bukan deraka, jenis bukan ngecek fitih orang, jenis bukan pelawak, jenis bukan khianat. Kita dipilih daripada orang kafir, tiba-tiba Allah pilih sebagai Islam. Sama ada lahir sebagai orang Islam atau di pertengahan usia masuk Islam. Itu yang dipilih. Kemudian kita kena usaha. Lepas tu ada dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang tidak baik. Walaupun dia seorang Islam, dia boleh jadi masuk neraka. Adapun para nabi, para rasul, tidak ada yang masuk neraka, kerana tidak ada derhaka daripada nabi. Itu adalah antara sebab Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling mulia. Maka di sini satu lagi pengarang membawa satu hujah, bahawasanya yang paling mulia itu adalah nabi-nabi dan para rasul. Sebab para nabi dan para rasul ini diperintahkan oleh Allah supaya manusia ikut dia. Seluruh manusia ikut dia. Bahkan nabi yang kita tak dang dengan zaman kita pun wajib kita beriman dan muliakan dia. Contohnya kita tak dang dengan seorang nabi pun kita tak dang. Semua nabi-nabi wajib kita lebihkan dan kita muliakan dan kita imankan dia. Ada seorang nabi kita tidak bersetuju, maka tidak beriman namanya. Tak setuju dengan seorang nabi, tak setuju dengan pilihan Allah. Sebab tu dikatakan orang-orang fasik itu, orang zalim diri sendiri, antaranya sebab dia tak setuju dengan hukum Allah. Sama ada hukum itu berkaitan diri dia, atau dengan perintah wajib, atau hukum kenegaraan. Dia tak setuju lah, maknanya kena semayang, sakit kena semayang juga, maka dia tak setuju dengan Allah.
Maka tak setuju dengan Allah, boleh tak masuk syurga Allah? Nah, tak setuju dengan tuan rumah tapi nak duduk depan tidur dalam tuan rumah. Rumah tu tak boleh. Nah. Tak setuju dengan apa benda ni, diharamkan arak dan sebagainya, judi. Nah, diharamkan riba. Itulah pusat punca ekonomi negara barat yang maju. Nah, kan mereka mengamalkan riba kan maju. Nah, kalau kita duk haram kat riba, nah, tak majulah kita. Maka dia sebenarnya tidak bersetuju dengan Allah. Bila tak setuju dengan Allah, tak boleh dapat syurga Allah. Tak setuju dengan hukum hudud. Dia menjadi Perdana Menteri, dia jadi menteri kanan, menteri kiri. Banyak menteri kan kita. Tak kira lah menteri apa pun, menteri besar sekalipun, kalau mu tidak setuju dengan hukum hudud, hukum qisas, mu tak setuju dengan Allah. Lepas tu jangan berebut nak menjadi menteri. Nanti Allah tanya kita, mu dulu jadi menteri di Malaysia tak? Ya. Kenapa mu tak laksanakan hukum Allah? Sedangkan Allah sebut dalam Quran, wa ahnikum bainan nas bima anzalallah. Hendakkan kau selesaikan hukum antara manusia itu dengan hukum daripada Allah. Jadi antaranya firman Allah, wa ma arsalna min rasul illa liyuta'a bi idznillah. Tidak kami utuskan seorang rasul. Rasul mana pun tak kira dah. Melainkan tujuan kami hantar, kami utus, kami lantik supaya diikut, dipatuh, ditaat perintahnya. Bukan rasul ni dia macam artis. Waktu baik lagu mana kita nak beli boleh, tak mau beli boleh, nak dengar tak apa, tak mau dengar tak apa, tak mau beli nak download pun tak apa. Faham? Dia rasul ni bukan gitu. Tak dengar balik awal. Ni jangan buat nabi ni macam artis. Macam ke filem star. Kita tak minat dia ni berlakon, dia tak tengok kita ni. Dia tak minat. Illa liyuta', supaya ditaat. Maknanya semua kena taat kepada rasul. Itu tanda kelebihan rasul daripada manusia yang lain. Bukan saja-saja kerana apa yang diperintahkan oleh rasul, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Allah kata haram, rasul kata haram. Allah kata harus, rasul kata harus. Allah kata wajib, rasul kata wajib. Maka meninggalkan wajib yang dibawa oleh rasul sama dengan meninggalkan perintah wajib daripada Allah. Dan firman-Nya, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya berkata oleh Muhammad Rasulullah, jika ada kasih kamu akan Allah Ta'ala, maka ikut oleh kamu akan daku. Niscaya kasih akan kamu oleh Allah Ta'ala, dan mengampuni ia Allah bagi kamu akan segala dosa kamu. Dan Allah Ta'ala itu sangat mengampuni dosa hamba-Nya, lagi sangat kasih sayang. Kenapa? Kerana sebahagian orang dia kata tak mau ikut Rasulullah. Kami nak ikut Allah ni. Tak mau ikut Nabi, nak ikut Allah. Maka turun ayat ini, kul, katakan wahai Nabi kepada manusia-manusia itu, in kuntum, jika kamu sebenar memang kasih kepada Allah, mu nak ikut Allah, mu nak taat pada Allah, mu nak patuh pada Allah, fattabi'uni, mu kena ikut aku. Gitu. Siapa yang nak ikut Allah kena ikut Nabi. Siapa yang kasih kepada Allah, maka dia kena ikut Nabi. Tak boleh ke kita ikut Allah saja, tak mau ikut Nabi? Tak boleh. Kerana inilah ulama-ulama seluruh dunia nak menghukumkan kafir golongan Quraniyun. Satu golongan baru yang hanya mahu mengikut Al-Quran, tak mau mengikut hadis. Faham lagi? Dia nak ikut Quran, tak mau ikut hadis. Sebab hadis ni Nabi ni manusia macam kita kok. Nabi makan khema, kita makan khema. Nabi minum air, kita minum air. Lebih kurang kita. Dia panggil golongan nak ikut Quran saja. Orang gelar Quraniyun. Golongan Quraniyun, golongan yang nak berkiblatkan kepada Quran saja. Kafir. Ni ayat ni.
Boleh, mana boleh ikut Quran aja. Siapa bawa Quran? Bukan tuk daramu buat turun Quran. Rasulullah kan? Mu nak ikut Quran, Quran siapa bawa? Turun atas siapa? Ada tak satu ayat tersalah turun pada sahabat, tak turun atas Nabi dia? Ni ada 114 surah semua ayat turun atas Muhammad. Kan ada turun atas Abu Hurairah 2 ayat. Jibril kata salah malah nak turun atas Nabi ayat ni, dia turun atas Ibnu Mas'ud. Ada? Tak ada. Jadi nakal golongan ni. Nakal tak nakal kafir. Kenapa? Kerana menolak firman Allah. Nabi Quran tu dari Nabi. Kita tahu kisah Nabi-Nabi dulu dari Nabi. Kita tahu Allah dari Nabi, tahu nama-nama Allah Asmaul Husna dari Nabi. Dia seorang yang bawa. Sebab tu nama Nabi Muhammad diabadikan dalam kalimah syahadah yang kedua lepas la ilaha illallah. Tak nak lagi. Dan kan Nabi tu ramai. Kerana Nabi yang ramai tu kita tahu dari siapa. Yang cerita kepada kita tentang Nabi-Nabi dulu, Nabi Daud ke Nabi Sulaiman ke Nabi Muhammad? Nabi Muhammad cerita, faham? Kisah alam barzakh, kisah alam ghaib, kisah syurga neraka. Seorang Nabi tu je, faham? Yang menyampaikan kepada kita. Kerana itu nama dia diabadikan menjadi syarat syahadah yang kedua. La ilaha illallah saja tak jadi Islam. Kena wa anna Muhammadan atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak mau ikut hadis. Tak mau ikut hadis sesat. Banyak dalam hadis kata taraktu fikum amrayni, aku tinggal kepada kamu, Nabi kata 2 benda. Nampak? 2 benda yang lan tadillu, kamu pasti tidak akan sesat selepas ini. Kemarin mu sesat lagi, pagi tadi mungkin mu sesat, minggu lepas mungkin mu sesat, tapi lepas aku kata ni mu tak akan sesat dah. Ma tamassaktum bihima, bila dah sesat? Selama kamu berpegang dengan 2 ni. Apa dia? Kitab Allah wa sunnata nabiyyi atau kama qala, iaitu Quran dan hadis. Sampai di zaman kita ini jadilah sumber hukum Islam itu 4 perkara, bukan 2. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kalau Wahabi dia nak 2 je, Quran, hadis. Ulama tak mau Quran, hadis. Situ sesat. Quran, hadis, ijma', qiyas. Kenapa? Kerana kita nak tahu Quran dan hadis ni apa maksudnya, boleh tahu sendiri tak? Ataupun dengan penerangan ulama. Kena ulama terang. Siapa sini boleh baca alif betul sendiri, tak payah orang ajar. Dia beranak tu boleh baca dah alif betul. Bukan tafsir Quran alif betul je. Dia kena pergi ngaji tau. Faham? Kena pergi ngaji. Boleh dia canggah macam guru. Tu kata alif data berasa bukan berasa alif data boleh ambil daripada guru. Batu daripada ulama tu kita dapat kenal Quran dan hadis. Faham lagi? Kerana mereka lebih kenal. Orang yang lebih arif kita kena ikut dia. Kita alim dalam ilmu tafsir. Tapi radio kereta kita tak bunyi. Masuklah kereta tak tubik. Bunyi orang. Kita pergi kat ulama tafsir lain ke pergi kedai radio? Sebab kedai radio kata kena tinggal 2 hari, kena buka apa semua, saya kena kerak wayar, takut-takut wayar apa semua. Kita percaya tak ke dia? Kita adalah ahli tafsir. Dia tu bukit kira dia luar pendek nombor ekor dia ke Pak Pin lah cek. Kita serah tak kereta kita ke dia? Sebab kita tahu dia arif. Faham lagi? Jadi benda arif kita jangan lakukan orang. Dia arif bagian keset kereta. Takkan kita nak waki lah, tunggu waki bawah. Rumah ulama baik coh. Dia telefon untuk guru lain ke suruh waki baik, bagi tukar baik. Tukar baik bagi bulan puasa baru sudah bahas di ukur tengah hari. Faham lagi? Kita datang ni tak puasa, nampak minyak minan, nasi di hotel kat bibir. Tapi kita serah tak dia baki baik tu. Pasal apa? Dia arif. Kita tak hak kita ni. Dak bak hukum akal tak mau ikut ulama, nak buat diri. Tapi baik suruh tukar baik,
Ezah suruh tukang ezah, tak kata apa? Faham? Radio suruh tukang radio. Betul tak? Bab agama kita tak mau terima, hak ulama kita nak buat diri. Betul dah ulama kata haram, tapi ni kawan-kawan netizen ramai like kata boleh. Kita ikut ramai. Dah. Itu bahaya. Quran saja tidak, hadis saja tak boleh. Melainkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan zaman ulama. Zaman Nabi ada ulama? Tak ada lah. Yang adanya murid-murid Rasulullah itu para sahabat yang jenis belajar dengan Rasulullah, yang disebut sebagai alim. Antaranya Ibnu Mas'ud, antaranya Ibnu Abbas, antaranya Sayyidina Ali, antaranya Sayyidina Umar, anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, Aisyah. Itu orang alim di zaman Nabi kerana mereka banyak mengambil kepahaman daripada Nabi. Orang tak terkenal pada panggil zaman ulama. Tak? Maka Quran dan hadis. Apabila Nabi SAW telah wafat, maka adalah pandangan-pandangan daripada sahabat. Baru beri pandangan. Faham? Jadi, kata mazhab ini bermula setelah Nabi wafat. Itu zaman sahabat. Lepas tu kalau kita mengaji kitab fiqh besar-besar. Kita tengok kitab Al-Um, kitab Muwatta' Imam Malik, kitab-kitab yang besar, yang besar, yang fiqh muqarrar, kitab Al-Hawi Al-Kabir. Pandangannya ada pandangan khilaf antara sahabat. Sayyidina Umar kata sah, dan ayah dia Umar kata tak sah. Abu Bakar kata wajib, Sayyidina Umar kata tak wajib. Itu khilaf setelah Nabi wafat. Kenapa khilaf? Kerana sumber iaitu Nabi Muhammad SAW telah wafat, tidak boleh lagi memberi penjelasan kalau ada masalah. Sebab tu terserah kepada pakar-pakar di kalangan sahabat. Mereka inilah yang menyampaikan hukum, datang tabi'in dan sebagainya, belajar daripada para sahabat. Sampai pada zaman Imam 4, maka popular atau viral lah, maknanya teknik ataupun sistem pakar mengaji belaka ni. Jadi nak ikut Quran saja tak boleh. Nak tolak hadis, tolak Rasulullah. Rasulullah tu bukan hak rakyat pilih, ngundi. Allah yang pilih. Maka tolak Nabi, tolak hadis, tolak Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau mu betul sayang pada Allah, nak ikut Allah, fattabi'uni, muwajib kena ikut aku. Allah jawab, nescaya yuhibbukumullah. Pasti Allah akan sayang kamu. Bukan kemungkinan Allah sayang dah. Pasti Allah sayang. Tahu mana pasti? Sebab yuhbib tu berbelakang tu baca dengan sukun. Asalnya baca yuhbibu. Baris dhammah Arab panggil. Kita panggil baris dakpang Terengganu. Bu baris dakpang asal yuhbibu. Tapi dalam ayat ni yuhbib. Kenapa yuhbib? Duduk pada tempat jawab bagi bagi ing. Faham lagi? Kalau betul kamu sayang kepada Allah, fattabi'uni. Bila mu ikut aku, syaratnya kena ikut aku. Bila mu ikut aku, kata Nabi, yuhbibu jadi yuhbib. Yuhibbukumullah. Yuhbib makna apa? Pasti Allah akan kasih kepada kamu. Kalau yuhbibu, Allah akan kasih kepada kamu. Kalau yuhbib dalam ayat, mesti Allah sayang kepada kamu. Nampak? Dan Allah Ta'ala sangat mengampuni dosa hamba-Nya yang lagi sangat kasih sayang. Dan berkata Abu Usman An-Naisaburi rahimahullah ta'ala, barang siapa menjadikan ia akan sunnah Nabi SAW itu memerintah atas dirinya, nescaya bertutur ia dengan ilmu yang memberi manfaat. Jadi cakapan dia akan jadi berguna. Dan barang siapa menjadikan ia akan hawa nafsu memerintah atas dirinya, nescaya bertutur ia orang itu dengan bid'ah. Dan berkata setengah mereka itu tiada meninggalkan setengah mereka itu akan sunnah Nabi SAW, melainkan kerana takabur dalam hati mereka itu. Siapa yang bercakap dengan hadis, maka dia akan bercakap benda yang betul. Siapa yang tolak hadis, tak mau terima hadis, membelakangkan Rasulullah, dia cakap jadi ngarut. Dan bermula pekerjaan yang sebenar itu semacam dengan perkataan yang tersebut, kerana bahawasanya apabila tiada mengikut ia seorang akan perintah Rasulullah SAW, mesti adalah ia beramal dengan kehendak hatinya. Tak ikut Nabi, ikut nafsu. Maka adalah ia seorang mengikut hawa nafsu dan ketiadaan petunjuk daripada Allah. Dan ini tipu daya bagi nafsu, dan ini membesar diri
kerana menyerupai dengan perkataan mereka yang berkata la nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Artinya tiada beriman kami tak mau beriman, melainkan diberikan akan kami seumpama barang yang diberikan akan sekalian pesuruh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga yang mengetahui akan mereka yang patut dijadikan dia sebagai pesuruh Allah Ta'ala. Orang kafir jawab kami tak mau beriman, melainkan Allah beri kepada kami apa yang telah diberi kepada para Nabi. Dia nak sama dengan Nabi baru nak beriman. Macam-macam pesenglah manusia ni. Jadi kata Allah memilih Rasul ialah dengan kehendaknya. Bukan semua orang jadi Rasul. Dia nak jadi Rasul ni tu. Orang manusia biasa tak mau ikut Allah, nak minta jadi Rasul. Dia keras kepala. Tu tak kepelik. Terbawa-bawa sampai zaman sekarang. Jenis canggah semua. Jenis nokoh haru. Orang molek-molek ada dia nak lawan. Pasal apa nak tunjuk pandai? Kenapa? Diperdaya oleh syaitan. Baru ni kan sibuk kan? Apa kita pergi puasa tak sama dengan Mekah? Apa puasa tak sama dengan Mekah? Kan agama Islam tu satu ya. Mekah puasa kita puasa, Mekah raya kita raya. Aduh. Ramai kok siap-siap dia like. Faham lagi nak lawan ni? Roda kan sikit majoriti. Faham lagi? Tak. Majoriti benak manusia ni bodoh bangang. Sebab tu Allah sebut dalam Quran walakinna aksaran nas la ya'lamun. Akan tetapi majoriti manusia itu jahil. Betul dah. Majoriti. Kawan-kawan dia, ya juga. Apa kita tak ikut Mekah? Kan Nabi dilatih di Mekah. Mekah raya kita kena raya. Tak apa tak? Kan kita tak. Orang lain kok sampai sekolah sembang, lepas tinggal kapul lamang ngaji kitab hadis, kitab fiqh. Lepas merah muka-muka. 4-5 tahun tak balik kampung ngaji tau. Dia sedap gamuk belah-belah luar pendek batu kotak-kotak. Patua. Boleh-boleh ada patua. Apa aku ni? Betul tak? Ni nak keramah. Dia dah. Ni nak sama dengan Mekah. Tak apa memayang lahu pukul 1 suku. Mayang pukul 5.30. Berapa buka puasa 7 suku? Buka 12 suku, bukan 5 jam lewat Mekah. Ni 5 suku, 7 suku ni masa kita buka puasa cuma telefon orang Mekah. Pukul apa dia nak? Pukul apa? 2 suku. Dah kalau kita 7 suku sini pukul nak buka puasa sekarang tambah 5 jam. Pukul apa dia pukul di 7 suku? Sini 12 suku. Berapa dah buka puasa 12 suku sama dengan Mekah bah. Makan Kedarah membuka ikut Malaysia. Buka ikut Mekah bah. Betul tak? Ke tak betul? Tak pakai Kedarah, tak mau ikut Mekah. Bandar Malaysia buka 7 suku makan tak. Awak akan. Bukan awak nak sama raya dengan Mekah. Dari buka gini. 12.30 malam gari. Betul tak? Itu kata. Kalau dia kau tak tahu dia bodoh. Siap tulis settle. Nampak? Orang apa print screen. Bodoh selama-lama ni. Dan banyak daripada mereka itu menyangka bahwasanya dengan sebab bersungguhnya pada ibadat sampai ia kepada barang sampai kepada sekalian Nabi, daripada tiada mengikut jalan mereka itu Nabi. Ada juga yang sangka kalau dia buat ibadat banyak zikir, banyak suluk, banyak khulwat, dia tarah dia macam Nabi dah. Dia sesat kot tu. Dia syaitan ni orang tak beramal pun dia suruh sesat, yang beramal pun suruh sesat. Yang tidak beramal caranya dia menghalang dari beramal, sesat. Yang beramal caranya supaya ikut nafsu, jangan ikut Nabi. Sesat. Injil rasa macam jika ada hidup dak beki pun dak hidup, beki sendiri pun dak hidup kau. Faham lagi? Motor sikit pisting patah. Cok.
Dia pun dak beki, itu dak. Dak ah. Hak tu beli sistem original. Tapi pasang diri. Dia dak anda saja tak mau ikut orang main. Nak pasang diri. Itu dak. Dak hidup kau. Dak beramal pun masuk neraka, beramal pun masuk neraka, sesat neraka. Faham lagi? Kenapa? Dak beramal pasal tak ada amal. Bila timbang kosong, balik awal. Faham? Hak beramal dah tak ikut Nabi, nak ikut nafsu dia. Nah, kosong juga. Jadi beki pun dak hidup untuk, dak beki pun kau dak hidup juga. Nah, mereka mun dak beki suruh pemain mari beki, baru hidup. Faham? Dan ni mufti fatwa kau sanggah. Dia fatwa 5%. Macam-macam dia kata. Mu reti ke tak mu? Faham? Nak fatwa. Adik betul tak reti? Tu nak? Ke reti? Siapa sini reti adik betul nak tanya? Akak tangan. Tak boleh sakit. Nak tanya hukum adik betul se. Nah. Dan setengah daripada mereka itu mereka yang menyangka-nyakan bahasanya dirinya telah menjadi ia lebih afdal daripada sekalian Nabi. Lagi sesat. Dia lebih afdal daripada sekalian Nabi. Siapa latih mu? Tak ada ulama lebih afdal daripada Nabi. Nabi ni lah paling afdal. Tak kira Nabi mana pun. Itulah makhluk yang afdal. Maksud afdal ni yang lebih darjatnya, martabatnya, pangkatnya daripada manusia yang lain. Bukan maknanya lebih tinggi, lebih gemuk, lebih sihat, bukan. Afdal itu makamnya. Kedudukannya. Wali Allah ada tak? Ada wali-wali Allah. Beribu-ribu daripada dulu sampai kiamat. Ada wali-wali Allah. Dan mana lebih dengan para nabi. Para nabi. Faham lagi? Orang soleh lagi ramai. Yang lebih para nabi. Faham lagi? Kenapa? Kerana semua para nabi itu soleh. Dia tak sama dengan orang soleh lain. Tak sama. Soleh tu sama. Tapi dia dilantik oleh Allah. Mu soleh je, tidak dilantik oleh Allah. Faham? Macam ngaji Nabasiti dengan SPM. Mana lebih? Lebih Nabasiti lagi. Dah dia degree. Tapi lebih pakai ayat ni. Dia bukan saja degree. YB pula. Dipilih oleh rakyat. Faham? Dan setengah daripada mereka itu yang berkata ia bahawasanya sekalian Nabi dan Rasul hanya saja mengambil mereka itu akan pengetahuan daripada kesudahan sekalian wali. Dan mendakwa ia bagi dirinya akan bahawasanya ia kesudahan sekalian wali Allah. Sebab tu wali tu ada wali Allah, wali syaitan. Wali syaitan ni jenis mengaku diri. Dia rasa dia yang paling hebat, dia rasa dia yang paling Allah sayang, bahkan dia rasa martabat dia, diri dia lebih dari Nabi. Sehingga ada wali syaitan ni yang mendakwa nak tipu murid dia, Nabi-Nabi tu ambil dengan dia ilmu. Nak nampak apa ni? Pada tupang nama orang, dia sebut nama, kalau dia kata Gamang, Pok Mak, Pok Soh, 3 orang tu ambil dengan dia, tak lah. Tapi dia kata Nabi soleh tu rasa dia dang mari ambil ilmu dengan dia. Dalam alam roh, bingung anak murid. Ni baru tok guru. Faham lagi? Nabi soleh mari jumpa dia. Tok guru, anak murid bingung dah. Tak ada. Jangan. Sebab tu wali tu benda yang baik, setiap benda yang baik mesti ramai musuh. Batu sayur banyak musuh, lalang tak ada musuh. Kerana lalang orang ada goreng lalang. Ada orang nyayu lalang. Tak boleh makan. Faham lagi? Jila sawi, kobeh, sayur-sayuran mesti banyak musuh. Musuh kat dalam kau, musuh kat dalam batang, musuh jenis kambing, ragu kat luar. Waktu kena jaga molek. Begitu juga tafsir Quran. Sangat ilmu yang sangat mulia, maka datang tafsir-tafsir yang mengaruh nak perjalanan. Hadis Nabi kataan yang sangat mulia, datang pula tukar reka hadis maudhu', hadis palsu dan sebagainya. Mesti ada wali gitu kok. Wali-wali Allah mulia, mari pula wali-wali syaitan bagi aku cara.
Dan adalah pengetahuan pada hakikat seperti perkataan Fir'aun yang mengaku dengan bahawa ia Tuhan yang lebih tinggi. Tapi Fir'aun lebih mengenal akan Allah Ta'ala daripada mereka itu. Daripada mana? Daripada wali-wali syaitan tadi. Fir'aun ni dia dengar Nabi Musa kata Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Maha tinggi itu bukan tinggi atas langit. Faham lagi? Kali tambah pula, tinggi atas langit tu. Tak, Ta'ala, tinggi kedudukan. Nah. Jangan kata pula tinggi tepat. Allah tinggi tempat duduk je tinggi. Tinggi pada KLCC, tinggi lagi. Berat kata lagu tu. Allah Ta'ala maha tinggi. Allah Ta'ala maha tinggi. Makna maha tinggi tu kedudukan. Pangkat, bukan tempat duduk. Makan dengan makaniah lain. Tempat duduk dengan kedudukan sama tak? Orang tinggi dengan orang yang tinggi ukuran ni lain. Tok guru mari pondok, dia kata dia nak buat pondok, dia pergi pondok, dia khabar ke tok guru, minta seorang murid hak tinggi sikit lah, hak tinggi lah, nak suruh jadi tok guru kampung, nak madrasah balasah buat belaka dah, cuma tok guru tak ada. Jadi hak tinggi sekali sini, hak ngaji lama hak tinggi sekali, minta lah seorang kita nak suruh duduk kapung. Tu guru kata mari lusa lah. Lusa dia pun mari. Ada tak budak tinggi kali? Ada. Panggil cek ini tu. Pasal tu guru tu cerdik tu. Orang minta tu tinggi ukuran sentimeter ke tinggi ilmu. Kalau budak cerdik dia waktu ambil budak tinggi dalam. Kena nunduk kat situ ada seorang. Baru alik betul ngaji. Boleh jadi tok guru. Maksud tinggi tu bukan tinggi kat situ. Tinggi ilmu. Nak suruh ngajar kampung. Jadi Fir'aun ni dia bodoh. Dia ingat tempat duduk Tuhan tu tinggi. Faham lagi? Macam ni lah. Tuhan duduk atas langit, duduk atas arah, duduk atas tu, duduk atas si, macam-macam duduk. Ngarut-ngarut. Tak usah kata duduk gitu. Baca kalam Tuhan sudah. Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Allah Ta'ala tinggi di atas aras. Bukan tinggi duduk di atas arah. Mana ada duduk sebut situ. Jangan mana-mana. Jadi Fir'aun dia dengar maha tinggi, dia ingat tempat duduk Tuhan tu tinggi. Sampai ke atas langit tu. Dia pun suruhlah engineer dia buat bangunan tinggi. Dalam kitab Tarikh Umam wal Muluk Ibnu Jarir At-Tabari, siapa dia balik rojok. Buat bangunan tinggi. Fir'aun pun naik atas tangga musim. Fir'aun engineernya bijak pada kita. Kita buat stadium setahun butuh itu. Betul tak? Ke sampai 5 tahun? Setahun butuh tak? Setahun butuh. Fir'aun punya piramid pahala ni 5,500 tahun. Betul tak? Ukur dengan satelit ni. Nak 4 tahap tu siku molek. Bukan sutik, beratus-ratus sutik. 5,500 tahun tahan. Kita setahun tak jumpa bumbung dah. Kan nak habis. Pasal apa Fir'aun dia buat tahan lama? Pasal dia tak makan rasuah. Faham kontraktor dia? Jadi buat naik datah. Dia tengok keliling. Apa tahu ada satu riwayat sab'atu milin, 7 mil, 7 batu tinggi. Betul tidak? Wallahu a'lam. Sekarang kalau duk buat ni hampir 1 kilometer lebih dah. Faham? Bangunan tertinggi dunia 1 kilometer lebih dah. Betul tak? Kita KLCC 0,5 kilometer. Faham? 0,5 kilometer. 1 kilometer ni sini pergi ke apa benda Tok Molo tu 1 kilometer. Setengah tu kat Selekah tu kat Kedangai. Faham lagi? Setengah kilometer KLCC tu. Boh sini Gelang Bilal, ujung ucuk tu jatuh Kedangai. Setengah kilo. Faham? 7 mil. 7 batu. Allahu Rabbi.
Jadi tengok keliling tak ada. Bila tengok tak ada pun, dia kata pelawak Musa. Dia kata Allah Tuhan dia maha tinggi. Aku buat lelah-lelah mengundang tinggi, nak tengok tak ada. Tak ada pun Tuhan yang maha tinggi tadi. Faham? Lalu dia pun mengeluarkan perkataan, ana rabbukumul a'la, yang sebenarnya akulah Tuhan kamu semua yang maha tinggi, bukan Tuhan Musa. Kenapa? Kerana duduk tahunan. Kan? Bila dia kata dia Tuhan, syaitan semua lari terberok lagi. Pasal iblis tak berani mengaku Tuhan. Faham? Oh ni bisa lagi ni. Faham lagi? Betul tak? Dia duduk berasa Tuhan duduk atas langit. Dia buat mengundang tinggi kita. Nah. Kerana ia mengaku menjadikan, dan mereka itu berkata ada makhluk ialah ada yang menjadikan, dan berkata mereka itu wilayah lebih besar daripada nubuah, mana hak menjadi wali lebih besar daripada menjadi nabi, dan perkataan mereka itu ya itu batil, pelawak, tak betul, mengarut belaka. Nah, kenapa? Kerana Firaun dia mengaku Allah yang menjadikan langit bumi. Dia mengaku. Nah, jahat pada hak jahat wali ni lagi ni, wali syaitan. Nah, sehingga kan maknanya yang Allah pilih itu rendah martabatnya, diri dia lebih tinggi daripada yang Allah pilih. Sehingga dikatakan wilayah menjadi wali lebih molek dari menjadi rasul. Nah, ini semua ni mengarut. Nah, kita ada hak dia. Nah, kita cerita tentang wali kewalian, begini kepercayaan kita, tidak melampau batas. Tentang ulama, begini pegangan kita, tidak melampau batas. Nah, mesti jangan melampau batas. Itu ambil daripada Quran dan hadis dan penjelasan ulama-ulama yang muktabar. Jangan yang ghairu muktabar. Muktabar yang diambil kira. Ghairu muktabar cakap juga tapi orang ada buat kira. Ni orang ramai tapi ni orang buat kira. Yang tidak boleh buat kira, nyi buat kira. Faham lagi? Ustaz-ustaz ngarut-ngarut banyak ni kan. Itu ghairu muktabar. Kataannya ghairu, tiada, muktabar, diperkirakan. Kalau bahasa Terengganu orang dah buat kira cara, buat kira kau. Nah. Dan berkata pengarang wa nu'minu bima jaa min karamatihim wa sahha anis saqat min riwayatihim wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, lancarkan pungutan derma bagi siapa yang melihat kuliah ini live daripada Facebook, bolehlah bank in untuk sumbangan kepada Masjid Gelong Bila kita ini, iaitu melalui bank muamalat nombor akaun 1301 0005 984716 Masjid Ikhwan Gelong Bila. Malam ini kita khususkan pungutan derma untuk pasang anti kelembapan dan memasang kapek tingkat atas. Semua sekali lebih kurang 45,000. Bukan malam ni 45,000. Jadi sumbangan malam ni kita guna untuk beli kapek. Dan pasang tempat anti lembab. Jadi petugas sila tong-tong sila jalankan supaya masing-masing hadirin boleh memberi sumbangan. Buat gerak tong. Tong ada di sebelah kanan masjid. Buat gerak kanan ke tengah, kiri pun ke tengah.
Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma dalam tahun-tahun derma, kita tengok soalan orang kampung Gelong Bila kita. Apakah tetap anggota dan masih mulut membaca tasbih itu sudah dikira tamak-ninah? Mohon penjelasan. Dia kata kalau kita tamak-ninah di dalam rokok, dalam i'tidal, dalam sujud contoh, adakah dikira tamak-ninah? Contohnya rokok, Allahu Akbar, mulut membaca tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, adakah dikira tamak-ninah sebab mulut gerak? Sebab ada orang kata kalau kita tu rokok, masa rokok tu terus kita bergerak mulut subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih, tidak tamak-ninah. Sebab mulut bergerak. Dengar baik-baik. Sebab tu jangan ambil ilmu agama dari kawan-kawan, ambil dari ulama. Faham lagi? Makna tamak-ninah ialah anggota-anggota kita, tangan, kaki, kepala apa semua tidak bergerak. Tak? Banyak mana tidak bergeraknya? Diam sekira-kira ada perbezaan antara sebelum dan selepas. Maknanya kalau kita berdiri nak rokok, Allahu Akbar, diam sekadar mana? Sekadar jangan turun itu bersambung dengan naik. Nampak? Tidak wajib subhanallah, tidak wajib sekadar senapah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tamak-ninah tu. Mana tak ada tamak-ninah? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Faham lagi? Jadi sekurang-kurang tamak-ninah fasil, ada perceraian antara sebelum iaitu turun dan selepas iaitu naik semula. Ada perceraian makna berhenti sekalian anggota. Masa berhenti anggota itu, adakah mulut boleh membaca? Mulut tidak masuk dalam bab berhenti atau tidak. Jadi siapa yang baca tasbih, bacaan-bacaan zikir, itu tidak dikira tidak tamak-ninah. Yang maksud suruh tamak-ninah ialah belakang, tekak dan anggota berat. Lepas tu Nabi kata barang siapa yang rokok belum betul belakangnya, bukan kait dengan bacaan. Allahu Akbar, Sami Allah, nak kederah, nak kerja ambil tu IP3 takut dodang. Nampak? Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, turun dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pop, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, pop. Itu tidak betul belakangnya, Allah tak pandang. Jadi kalau mau rokok Allahu Akbar, tubuh berhenti dah, belakang berhenti dah, mulut je tak berhenti. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, harus, dan dia tidak merosakkan tamak-ninah. Faham lagi? Selesai masalah. Soalan seterusnya, bolehkah kita bergaduh dengan suami pasal bisnes, lepas itu kita minta maaf pula? Bini kata boleh tak kita balah bergaduh dengan suami, lepas tu kita minta maaf pula? Jawabnya, kalau gaduh itu yang dilarang syarak, tak boleh. Dia nak bergaduh yang dilarang syarak. Bergaduh ada yang tidak dilarang syarak. Gaduh ni maknanya bincang lah. Nampak? Mu tak setuju, aku tak setuju, mu begini, aku begini, itu panggil bergaduh tak larang syarak. Tapi bergaduh yang dilarang syarak, contoh kita tinggi suara. Dan kan haram isteri tinggi suara dengan suami. Kita nak bergaduh dengan ibu bapa kita, boleh. Bergaduh mana? Bergaduh mana tidak bersetuju pendapat, tapi kena jaga adab. Faham lagi? Boleh tinggi suara dengan mak, tak boleh, haram lah. Boleh kita cakap lebih kurang pula dalam bergaduh, tak boleh. Jadi bergaduh daripada asalnya boleh menjadi haram. Jadi kebanyakan kalau masuk bergaduh sini ialah berdosalah isteri itu. Dan lepas tu bukan kata boleh minta maaf, wajib minta maaf. Dan kalau suami itu wajib maaf ke tak? Sunat beri maaf, bukan wajib beri maaf. Baik, lepas bergaduh tu laki pun mati.
Tak ada minta maaf. Dia okey Batu Nisan. Apa bang macam nak drama. Ha lagi cabut Batu Nisan, cabut pergi jual. Nah. Mertua kita perempuan, adik dia perempuan, kita menantu laki-laki, boleh tak salam dengan dia masa raya? Baik. Kita kahwin dengan seorang perempuan. Jadilah dia isteri kita. Mak bini kita tu kita panggil benda ibu mertuaku. Kalau dalam filem lah, faham? Mak tok tua orang Terengganu. Kalau orang KL lupa, ibu mertuaku. Orang Brunei, orang Johor. Nak? Jadi kakak ataupun adik kepada ibu mertua kita. Ibu mertua kita adik-adik perempuan. Dengan kita jadi ke mana? Mak saudara betul ke tak betul? Sabit. Sabit ni belok ke betul? Orang sabit ni dia belok. Sebab tu dia tidak betul. Kalau betul ni orang panggil mak saudara lembing. Dia straight. Orang tua-tua dulu straight. Mak saudara lembing ni. Maknanya mak saudara betul. Maknanya mak kakak mak kita betul. Ini tak kakak bagi mak mertua. Maka bukan mak saudara betul kita, mak saudara bini kita. Faham lagi? Dengan bini kita lembing, dengan kita sabit. Dia kona. Faham? Jadi kalau kita ditakdirkan bercerai dengan bini kita, atau bini kita mati ke, bang Kobi, kita boleh tak nikah dengan mak saudara dia? Boleh tak? Boleh. Situ hukum kena tahu. Dengan mak dia tak boleh sampai kiamat. Dengan mak saudara boleh. Dah. Cuma tak boleh dalam satu masa madu. Bini kita dengan mak saudara dia dua-dua bini kita belakang. Tak boleh haram. Wa an tajma'u bainal ukhtain, dan haram kamu gabungkan bermadu dua bersaudara. Sama ada dua saudara itu perempuan adik-beradik, atau perempuan itu dengan anak saudaranya, atau perempuan itu dengan mak saudaranya. Tak boleh. Jadi kalau bini kita mati, kita boleh kahwin dengan mak saudara dia. Faham lagi? Jadi hukumnya begitulah. Maka bila kita boleh berkahwin dengan dia, kita tak boleh sentuh. Masa mana? Masa kita ada isteri ni, anak saudara dia. Faham lagi? Dia bukan mahram. Soalan seterusnya, apakah hukum gantung gambar keluarga yang dibingkaikan, yang diletak atau letak atas meja? Masalah letak gambar bernyawa dijadikan perhiasan dalam rumah, ramai ulama yang mengatakan haram. Tapi bukan ijma'. Yang ijma' itu letak patung. Patung yang disembah, patung yang dimuliakan, patung berhala yang jenis berbayang, ada tubuh. Di jalan di Bali tengok comel patung, beli 2 ekor, rumah buat raya ni. Faham? Itu haram itu. Adapun gambar bernyawa, ada juga ulama yang mengatakan tidak haram. Jangan balahlah. Itu pandangan ulama. Siapa nak tengok panjang lebar, tengok kitab Rawai'ul Bayan, Syekh Ali As-Sabuni. Dalam bab taswir, bab gambar. Ada juga dibincangkan panjang lebar dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kitab itu kita nak cari, tengok dengan abjad lah. Kalau bab suar, bab surah, bab gambar, cari dekat short lah. Kenapa kita raikan khilaf ulama? Kita tak usah gantung lah kalau boleh, kerana meraikan pandangan yang melarang. Ada pandangan yang membenarkan, tapi yang membenarkan itu maknanya gambar keluarga, gambar kita, bukan gambar-gambar haram. Gambar artis black-black itu haram. Faham lagi? Tapi kalau kita nak kemah, kita tidak hias dinding-dinding dengan gambar bernyawa. Adapun gambar yang bukan bernyawa, ulama kata boleh. Dia minat motosikal, gambar karbureta, gambar ring, gambar sproket RZ, gambar buruh gigi, gambar tianggo, tak apa. Gambar lesung. Itu bukan benda bernyawa. Gambar air terjun, gambar pokok-pokok, gambar awan, gambar sunrise, sunset dan sebagainya. Gambar bernyawa ni maksud gambar manusia, gambar hayawan. Okey?
Kerana apa? Kerana ada dua sumber. Pertamanya, satu hadis menceritakan Nabi SAW balik dengan Jibril AS. Tak, yang tak mau masuk, Jibril tak mau masuk. Rupanya Aisyah baru beli lasir gambar burung. Jadi malaikat tak mau masuk. Jadi Nabi kata membari di mana ni? Hari di mana? Nabi pun bacalah tak boleh. Lalu Aisyah pun siap buat tempat lapik tidur dia. Nampak, bukan tempat yang digantung-gantung, dihiaskan. Dan hadis yang lain Nabi kata innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Nampak? Au kalbun au junubun. Dengan malaikat tak masuk rumah yang ada gambar-gambar bernyawa atau patung, dan anjing dan orang yang junub. Soalan seterusnya, betulkah selepas kita mandi wajib kita tidak perlu lagi mengambil air semayang hingga kita hendak semayang? Betul. Kerana kaedah mandi wajib, mandi hadas ada tiga. Yang pertama sunnah Nabi SAW. Yang kedua sunnah kita orang Melayu. Yang ketiga sah saja menurut fiqh. Yang pertama yang terbaik sunnah Nabi, iaitu mulakan dengan ambil wuduk. Lepas ambil wuduk baru mandi junub. Nabi buat macam tu. Yang kedua sunnah orang Melayu, iaitu mandi dulu. Lepas mandi junub, habis mandi baru ambil wuduk. Hukumnya harus. Harus. Yang terbaik tadi Nabi wuduk dulu. Baru mandi. Yang ketiga fiqh kata sudah memadai, iaitu mandi saja rata dengan niat angkat hadap sah, tak ada wuduk lagi. Hukumnya harus dan sah semayang. Pahala kurang. Kenapa? Kata kita meninggalkan sunnah dan meninggalkan beberapa perkara dalam wuduk. Soalan seterusnya, kalau ada pencuri kat rumah saya itu dia ada senjata, boleh tak saya bunuh dia? Tak boleh. Mana boleh bunuh pencuri ada senjata? Yang kita boleh bunuh bukan niat bunuh, niat mempertahankan diri apabila senjata itu digunakan untuk kita. Orang curi masuk rumah, ada pisau di pinggang, kita pun nak pampung, tak mati lalu. Tak boleh. Kena hukum dia ambil pisau nak tikam kita, kita pun lock. Apa? Tak boleh lawan. Mana boleh. Dah kita ada pisau, kita tikam dulu. Daripada dia tikam kita, mempertahankan diri, boleh. Hak undang-undang dunia tu lain. Tu pakat reka mu gini, Australia gini, New Zealand gini, Malaysia gini, Singapura gini, Thailand gini. Selekok tabak sekali. Hak hukum fiqh ulama situ je. Apakah amalan yang mampu menutup aib kita di mahsyar nanti? Ada dua amalan besar yang kalau kita banyak aib, dia akan tutup aib kita. Yang pertama, kita bertaubat dan amalkan selalu istighfar. Yang kedua, kita tutup aib orang lain. Faham? Soalan seterusnya, saya sering buat dosa, lepas taubat buat dosa yang sama, adakah saya dikira mempermainkan Allah? Jawabnya, tengok pada masa kamu melakukan taubat itu, ada tak sungguh-sungguh takutkan Allah? Ada, maka Allah ampun dah. Kemudian kamu terbabah ikut pula saing-saing dibuat pula, maka kamu wajib taubat pula. Yang dikira mempermainkan gini, masa mutaubat tu, ya Allah ampunkan dosa aku, aku menyesal sungguh. Ada masa kena buat pulau. Faham? Itu mempermain-mainkan. Tak apa, aku buat dosa banyak mana pun, Allah ampun kan? Dia Maha Pengampun kan? Itu mempermainkan Allah. Sebab tu masa kita minta ampun, dia ada dua perasaan. Pertama, rasa Allah pasti akan mengampunkan kita. Yang kedua, takut-takut taubat kita tidak diterima. Jadi kata ulama, biar lebihkan diterima. Perasaan Allah menerima itu biar lebih. Tapi jangan 100%. Kena ada juga takut-takut taubat kita tak diterima. Bila ada rasa takut taubat tak diterima, maka kita akan selalu bertaubat pada Allah. Kalau rasa sudah diterima, pada sekali itu je lah. Berkenaan isu viral tentera Ukraine membunuh umat Islam di selatan Rusia, ditanam di dalam lubang, ditembak.
Apakah komen Ustaz Allah? Dia ada baru ni kita pun ada tengok dah. Dalam Facebook ada, dalam TikTok pun ada. Gambar askar gali lubang luas lah lebih kurang antara tiang ni ke tiang ni. Lebar dalam 10 kaki. Kemudian ditolak seorang orang Islam, tembok. Tolak seorang ikat tangan belakang, kan? Masuk tembok sampai mati habis. Bawa air askar bawa tunjuk askar tu sampai kat lubang lebar gitu. Jatuh memang jatuh nyembang itu dah tangan ikat belakang. Tembok, tembok. Kemudian 2-3 orang yang post video tu dia tulis. Dia kata tengoklah apa tentera Ukraine buat pada umat Islam. Itu umat Islam Rusia dibunuh oleh tentera Ukraine. Guna video tu. Dengar baik-baiklah, kalau video itu bukan tentera Ukraine, itu tentera Syria. Cerita tu berlaku di Syria, video tu di Syria. Yang dibunuh itu umat Islam yang Sunni. Yang tukang bunuh tentera Syiah Syria. Mana ada Ukraine? Kita bukan nak masuk belah Ukraine. Itu tentera Syria. Dua perkara jadi dalil. Pertama, logo dia tu. Logo tentera itu, logo tentera Syria. Logo tentera Syria ni gambar berulang duk gitu. Logo Ukraine tak pakai gambar berulang. Faham? Dia gambar frame satu belakang, pisah duduk di tengah. Itu tentera Ukraine, kerajaan rasmi. Faham? Ini Rusia. Yang kedua pula cakap Arab. Cakap Arab, masih nak tembok cakap Arab. Ada tentera Rusia, tentera Ukraine cakap Arab. Sebab tu kita jahil. Ikut apa je orang nak atur, kita share. Tahu tak? Nah, bukan nak sokong mana-mana, tapi kita ni mentality, makna bodoh lah. Tahu tak? Ikut suka kan nak buat. Kita tukar kopi. Tak tahu. Nak tolong cek pun tak ada, nak fikir, nak kaji. Tak dengar ke cakap Arab. Dan bila kita cek balik jumpa dalam News Time video itu Syria. Faham lagi? Di Syria, tentera kerajaan Syria tangkap penduduk Sunni. Dan tembok tanah dalam lubang ramai-ramai. Ada lebih kurang dalam 100 mayat. Bukan tentera Ukraine. Muka tentera 2-3 orang hak tukar tembok tu muka Arab belaka. Muka macam kita lah, cuma hidung so. Faham lagi? Ukraine tak ada muka gitu, ni mata merah, mata biru. Ni logo Ukraine ni warna kuning. Tengah tu ada banet tengah. Logo tentera Syria Asad ni, Syiah ini, dia berulang duk gitu. Ada bintang 3 tengah. Faham? Benda-benda itu kan boleh Google. Oh, Syria. Cerdik tu. Tu ikut betul dia kata Ukraine. Kalau kata New Zealand. Kata berat. Sebab apa orang itu jadi gini? Mentality tau. Mentality maksudnya mental apa sihat. Soalan seterusnya. Saya solat bertahun-tahun, boleh tak qada 5 waktu sehari? Boleh. Tapi kalau ada masanya rehat, masa free, qada lagi. Faham lagi? Sebab hutang orang kan. Kita hutang orang 10,000. Kita boleh bayar 5,000 tapi kita bayar 1,000 dulu. Apa bayar 1,000 dulu? Bayar 5,000 dulu. Biar tinggal 5,000 saja lagi. Faham lagi? Maka hutang kita banyak dan kita ada masa. Kita nak qada 5 kali sehari saja. Boleh. Tapi sebaiknya kita qada banyak lagi. Lebih pada 5 kali sehari. Contohnya kita buat 10 kali sehari. Bila orang bang subuh, kita qada subuh, lepas tu semayang subuh, lepas semayang subuh qada subuh pula. Jadi ada 1 tunai 2 qada, 1 tunai 2 qada, 1 tunai 2 qada. Itu lebih banyak. Soalan seterusnya. Hukum duit yang asalnya iklan wakaf untuk bank jenazah. Ada bank, tapi ada bank sponsor pula. Bolehkah duit wakaf asal tadi guna untuk penyelenggaraan bank jenazah? Wahal pewakaf semua nak wakaf bank itu. Apakah hukum buat duit melalui website dark web? Baik. Kita kutip kutipan nak 100,000 nak beli bank jenazah. Tengah-tengah ngutip ada seorang kata pakai duit hamba semua. Syuting free duit bank jenazah.
Apabila sudah diberi van jenazah, sudah milik kepada surau masjid, maka duit tadi hendaklah kita gunakan untuk van jenazah itu juga. Faham lagi? Van jenazah tu sebab biar jadi van jenazah tu juga. Maksudnya bukanlah beli aksesori buat van jenazah jadi macam katok nendang macam, bukan. Maksudnya jadi nak gosok payah enjin ni masuk piti ni. Masuk ni masuk piti ni. Gosok pisting piti ni juga. Jadi biar dia itu pengurusan bank itu. Sebab bukan beli bank pakai gitu saja. Tak, dia perlukan belanja. Maka maintenance tu biarlah duit yang orang sumbang itu. Dia akan jadi wakaf juga. Faham lagi? Soalan seterusnya. Ada ustaz kata kalau kita nak ambil wuduk automatik sudah niat. Betul ke? Tak betul lah. Dalil tak betul sebab ada tak kadang-kadang kita ambil wuduk tak ingat niat. Cikgu pernah tak? Ambil wuduk lupa berniat. Tak pernah? Siapa pernah? Pernah tak? Pernah tak? Selalu jarang-jarang. Faham lagi? Lalu tak jarang-jarang. Menunjukkan bukan automatik berniat. Betul tak? Kenapa? Kerana berlaku kes kita pergi ambil basuh muka. Dah duduk buat ramai. Kalau seorang biasa berniat. Kalau seorang masjid kan geng-geng amat. Belang-belang ambil wuduk, belang-belang sembang. Faham? Rupanya tak ingat niat. Gonyoh saja muka. Jadi apabila boleh berlaku seorang itu mengambil wuduk terlupa niat. Betul tak? Maka tidak boleh dikatakan siapa yang berwuduk automatik niat. Sebab tu niat itu dihadirkan dalam hati ketika membasuh muka. Orang mati Covid tak boleh mandi, lepas tu tayamum. Dah tayamum tak boleh sentuh kulit. Macam mana tu? Itu yang saya nak pertikaikan juga. Tayamum ini sentuh kulit. Walaupun kita pakai sarung tangan tak ada masalah. Ambil tanah itu dilalukan di atas kulit. Faham lagi? Itu yang sebetulnya. Jadi macam mana pula buku dengan plastik tayamum kot luar. Baik, katakanlah jika dibuka kuman itu mereka membunuh orang lain. Itu boleh diterimalah. Faham lagi? Kerana menolak mudarat. Tapi ketika tidaklah sampai seperti itu, maka kembali kepada asal tayamum itu mesti bersentuh kulit. Soalan seterusnya. Buka kedai ruci modal duit judi. Ni taubat dah. Mana gitu? Jawabnya, mudah-mudahan Allah ampunkan kamu. Faham lagi? Dia duit haram ni ada dua. Satu duit haram yang wajib kita kembalikan. Contoh duit haram itu curi motor orang. Dia curi wai suku sutik, jual balik siang boleh 1,000. Faham lagi? Contohnya. Contoh, dapat 1,000 duit curi motor tu, dia pun buka kedai burger. Faham lagi? Goreng burger lah ni. Jawabnya wajib kena bayar balik harga motor orang. Bukan 1,000 tu harga motor kepada tuang dia. Tidak tak terima taubat. Ada satu lagi duit haram yang kita tak payah kembalikan pada siapa-siapa. Faham lagi? Contohnya macam tadilah. Dia ni berjudi. Tak tahu duit siapa-siapa nak kembalikan pada siapa-siapa, tikar ekor. Tikar ekor kena. Ya tak kau dia kena. Ujung baca bismillah itu. Kena sungguh. Boleh 10,000. Boleh 10,000 ke kedai kopi. Buka kedai kopi dengan orang ngajar kata haram. Dia pun bertaubat kepada Allah. Nak pulang balik ke siapa? Tak ada pulang balik siapa-siapalah. Tapi kalau dia berjudi dengan kawan dia yang boleh pulang balik, tak boleh. Kena pulang balik. Contoh dia berjudi dengan kawan dia kata menang India. Dia kata tak, menang Indonesia. Kalau menang India, mu aku 10,000. Kalau menang Indonesia, mu aku 10,000. Judi gitu. Dia main dia. Tenengang dia. Takkan India main bola final. Badminton mu tak tengok tali basing mu. Faham lagi? Menang India, tu pun bayar 10,000. Judi tu kena pulang balik. Faham lagi? Kena cari kawan mu tu atau balik 10,000. Tu cara dia. Jadi kalau duit jenis dia nak pulang balik ni, contoh dulu dia kerja di Hard Rock Cafe.
Kerja benda tukang tuang arak. Ada orang ada arak, dia atas arak. Orang ada Heineken atau Heineken atau Tiger Beer atau Tiger Beer, orang minta toddy atau toddy. Ngupah gitu. Maka bila dia bertaubat, duit tu nak pulang balik, siapa gaji? Tak ada siapa-siapa. Kerja yang haram saja mengambil upah. Kalau nak ambil satu pendapat, hendaklah dia sedekahkan semua sumber. Itu yang paling baik. Tapi ada juga fuqaha yang berkata dimaafkan, taubat sungguh-sungguh pada Allah. Maka jangan ulangi lagi dosa itu. Maka rumah yang dia bina itu tidak wajib dirobohkan. Soalan seterusnya. Isteri saja baru meninggal. Mengapa kena sihir? Kenapa sihir itu Allah izinkan berlaku sampai meninggal? Saya reda tak kejadian, kerana saya pasti ada hikmah. Cuma Allah saja yang mengetahui. Namun kita apakah pula hikmah kejadian tersebut ke atas isteri saya? Mohon pandangan. Baik. Bini dia kena sihir orang. Contohlah, sihir ini wujud, tapi bukan semua penyakit itu sihir. Janganlah bila orang kata sihir, kita pun sihir selalu. Dia kena ada bukti, oh memang benar sihir. Okey. Bila berlakulah kematian, dia reda, alhamdulillah. Kemudian pula hikmahnya ada. Jadi nak tahu apakah hikmahnya atas bini ni yang mati tu, hikmah apa kena sihir? Faham lagi? Sebab tu kata Allah ni fa'alul lima yuri. Bebas nak buat apa yang dia kehendaki. Kena kita faham. Kita ni kita ni abid, hamba, abdun. Faham? Allah itu makbud. Allah itu yang kita sembah, yang kita perhambakan. La yas'alu amma yaf'al. Jangan tanya apa yang Allah buat. Adakah Allah buat saja sia-sia? Tak ada sia-sia. Sebab tu kalau Allah matikan kita umur muda, ada hikmah. Matikan umur tua, ada hikmah. 96 tak mati-mati lagi, ada hikmah. 19 mati dah, ada hikmah. Ada hikmah yang kita nampak, Allah tunjuk. Ada hikmah menjadi rahsia, akhirat nanti baru tahu. Cuma kita i'tiqad Allah tidak akan buat satu perkara yang sia-sia. Soalan seterusnya. Apakah hukum buang rumput atas kubur? Jawabnya tengok keadaan. Rumput mana yang mau nak buang? Kalau atas kubur itu ditanam oleh orang, tuan kubur, warisnya, dia pun letak-letak rumput, jangan kacau rumput tu. Itu hak orang. Yang kata yang ditabut, yang dipotong rumput-rumput di tanah perkuburan, bukan di atas kubur. Tanah perkuburan hak lebar ni, setengah hektar ni, ada pintu pagar tu tanah perkuburan. Kubur hak ada nesang tu. Kubur lain, tanah perkuburan lain. Jadi kat ni tak ada kubur orang, dia pun mesin rumput boleh ya. Apa tujuan? Supaya orang boleh lalu lalang nak ziarah. Tidak ular dua rupa tak nampak. Adapun rumput pokok-pokok yang ditanam oleh waris di atas kubur jangan ganggu, itu hak orang. Faham tak lagi? Baik, kita yang tanam atau kubur itu kubur ayah kita. Kita sudah tanam beberapa pokok. Faham tak lagi contohnya? Mudah-mudahan kita ikut pandangan ulama-ulama yang tiap yang hidup itu bertasbih kepada Allah. Barakah daripada tasbih pada Allah itu turun rahmat. Mudah-mudahan Allah beri tumpang rahmat itu kepada si mati, menjadi tuan kubur. Faham? Itu pandangan jumhur ulama. Baik, kalau begitu pokok kita ni sudah ada 3 pohon. Ada pohon rumput yang tumbuh ni kita boleh cabut. Kita nak nampak bersih. Faham? Soalan seterusnya. Kawan saya kata tak boleh pakai kopiah kerana ikut macam Yahudi. Kawan saya kata tak boleh pakai kopiah lembek kerana ikut macam Yahudi. Baik. Sebab tu kalau kita nak beritahu suatu hukum, kita kena alim dan arif tentang hukum itu. Kalau kita tidak tahu, kita beritahu juga, kita sama macam orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia suka mengarut tentang hukum. Faham lagi? Satu hari orang Yahudi dia mengajar. Sahabat lalu, sahabat pendengar pasal orang Yahudi ni ahli kitab. Dan Nabi pun kata orang Yahudi ni kalau dia bercerita bukan semua salah dan bukan semua betul. Apa-apa yang tak bertentangan dengan agama kita boleh terima, apa-apa yang bercanggah dengan agama kita terhok buang. Jadi sahabat dengar. Dia ngajar mana? Dia kata isteri kita kalau dia masa haid tak boleh duduk dalam rumah. Kena waktu lebih. Tak boleh tidur serumah, tak boleh tidur sama, tak boleh makan kalau dia goreng ikan dan nak nasi bekas tangan dia.
Jadi sahabat pun pergi tanya Nabi. Betul doh. Nabi kata ngaruk ke. Faham? Yang betulnya tak boleh jima dan bersedap-sedap antara pusat sampai lutut saja. Adapun goreng ikan, haid itu Nabi kata bukan pada tangannya. Bukan kok tangan keluar haid tepuk keluar. Faham? Jadi keluar ikut kemaluan, tangan keluar ada haid dah. Tak ada. Faham lagi? Ada masalah dah. Jadi orang Yahudi yang ngajar tu dia tahu tak hukum. Tak, tapi dia nak ngajar juga. Ni gini. Dia tak tahu hukum pakai piyah lembek itu sunnah Nabi. Dia pergi kata ikut Yahudi. Salah tu kawanmu ni sebenarnya ikut Yahudi. Dalam kitab Fatwa Syar'iyah bekas mufti besar negeri Mesir. Bukan Malaysia, bekas mufti besar negeri Mesir. Orang ngaji Mesir mungkin pernah dengar nama dia, Syekh Hasanain Muhammad Makhluk. Okey, dia ada 2 jilid kitab Fatwa Syar'iyah. Iaitu Rasulullah ini kadang-kadang dia pakai atas kepalanya kolam suah. Kolam suah ni bahasa Melayu piyah. Faham lagi? Dan Nabi tidaklah memperincikan piyah gini, piyah tajam ini, kepek gitu, jenis piyah. Faham dah? Kepadalah piyah mana pun, piyah Turki, piyah Uzbekistan, piyah apa benda ni, Afghanistan, piyah Mesir, piyah Tunisia. Boleh, piyah. Kadang-kadang Nabi letak imamah dalam kolam suah. Nabi letak atas piyah tu, Nabi letak serban pula. Faham lagi? Dan kadang-kadang Nabi letak kain di atas serbannya ni. Nampak? Ni dah. Jadi ada orang pakai serban, ada orang piyah saja, ada orang ikat serban pula atas piyah, ada orang atas piyah bubuh kain atau atas serban ditutup pula dengan kain lagu tu. Itu semua sunnah. Tak pakai pun tidak berdosa kerana hukumnya sunat. Ni bahan Yahudi pakai piyah. Yahudi pakai piyah lain. Dan dia pakai ngepik. Piyah dia besar ni. Macam cawan makuk orang makan bubur pengat jagung. Besar ni dia buah atas belakang ni. Tidak ke atas ni. Atas belakang ni. Dah mana jatuh lah. Dah dia pakai ngepik. Kepik di rambut dah jatuh lah. Bila pakai tu tak nak pergi mayang je. Satu hari saya jumpa kupon RM3 di tempat kerja. Saya mengambil kupon tersebut dan sekarang kupon itu telah hilang. Apa yang perlu saya buat? Apakah perlu bagi tahu majikan saya tentang hal ini? Kupon tu kupon benda, mudah cerita. Kupon jabatmu ke kupon sabasu? Mana? Kupon kedai ke kupon apa? Boleh mu kerja pejabat tu. Now dah buat pengumuman. Saya ada jumpa kupon tapi saya buat hilang. Kupon apa dia? Saya nak ganti mula 3 ya. Tak payah tanya soalan gitu. Tanya, kupon saya. Saya ganti balik 3 ya. Dia tak apa lah. Kupon tu saya tak mahu dah. Senang. Orang jabatmu. Orang itu ada tanah di kampung. Pendatang bulanan cukup makan. Adakah ini termasuk miskin? Tak. Yang masuk miskin ini tak cukup makan. Dia perlukan makan minum. Dia dengan bini dia 1,000 sebulan. Anak tak ada. Dia hanya dapat 900 je kerja mesin rupuk. Miskin dah. Fakir itu kalau nak 1,000 dapat tak sampai separuh. Perlu 1,000 laki bini sebulan untuk makan minum. Tapi dia mampu bekerja dapat 480. Itu panggil fakir. Okey? Dah ada tanah kapur, ada tanah tak wajib jual. Jika tanah itu keperluannya mana untuk membina rumah. Tapi kalau tanahnya 400 ekar itu tidak dikira miskin. Kenapa? Dia kena jual lebih daripada keperluan. Soalan seterusnya. Saya seorang cleaner. Tiap kali saya basuh, saya lihat aurat perempuan. Berosakah kerana selalu terlihat? Dia cleaner ni, cleaner apa ni? Lihat aurat perempuan. Cleaner dia. Saya seorang cleaner. Bukan clean, seorang cleaner. Cleaner tu khabar dah. Tulis kat sikit di hospital. Di RNR, tanda. Kan senang nak jawab. Tak apalah. Mana-mana kepandamu. Dia kerja tukang cuci. Bila tukang cuci, dia selalu lihat aurat perempuan. Perempuan mari duan ni cikgu. Kalau di hospital, orang sakit orang sakit ramai, duk tunggu nak beranak ke apa kan. Dia cleaner.
tengok aurat. Tengok aurat. Jadi bersih latar mata dia kotor. Tak? Jadi kalau kita terlihat itu dimaaf. Yang haram itu sengaja melihat atau meletakkan diri pada tempat yang persentase peluang melihat itu banyak. Nampak? Macam kita kalau tengok biasanya tak sengaja ke sengaja? Sengaja kita ni. Betul tak? Cikgu sengaja. Tu awak pakai serabang. Tak payah lembek so cakap banyak nampak tak? Tak. Bab orang lelaki apa ni dia gitu. Nah. Tanya orang tua-tua tu. Orang tua tu dia nak lagi. Biar dia tua dah pun sebab ada jenis lelaki dia gitu. Haji tu mana kalau ada perempuan nak lagi ya. Nak. Dalam keta-keta gitu tu. Nak lagi. Nak biarlah. Itu maksudnya dia tidak ada masalah mati pucuk. Nah, itu laki-laki fitrah. Faham? Tapi Nabi ingat. Jangan sengeleng, jangan sengaja. Faham? Sengaja. Dia cuci bagi anom. Dia cuci pukul 10 lagi masuk awal. Nak tengok ni. Itu haram dosa tu. Faham? Aib orang. Nanti Allah buka aib kita di akhirat. Tak sengaja tak? Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan bagi orang beriman, Allah kata, yang laki-laki supaya mereka menjaga pandangan mereka itu. Maknanya kalau muka dia di tempat gitu, mu kena tunduk. Yaghuddu maksudnya tundukkan pandangan. Maknanya kalau ada bawah tengok atas, kalau ada atas tengok bawah, kalau ada lihat kanan pusing lihat kiri. Nah, Nabi tengah bercakap dengan seorang perempuan yang mari tanya soalan. Nah, seorang sahabat Nabi ni duk tengok ke awak tu tengok. Nabi pun pegang kepala, Nabi pusing tang kelai. Nah, nampak? Nabi dak pergi tengok. Nah, itu bukan aurat, dia tengok comelnya orang tu. Nah, Nabi pegang kepala, penyuk pusing gitu. Dia pun pusing tang kelai. Nah, macam kita hak dak tengok, pusing tak tengok. Nah, nampak? Jadi kepunah mau kita. Baik. Apa ni? Solat dalam motorbot di tengah laut waktu hujan lebat. Bagaimana nak buat panduan kiblat? Baik. Dia semayang atas perahu, atas fiber. Kemudian hujan lebat, nak tahu kiblat. Baik. Kiblat ini bila hujan lebat nak tahu kat mana matahari. Okey, contohnya biasanya kalau matahari di sini, kiblatnya di sini. Contoh. Atau dia tahu dah kalau matahari belah sini, kiblat sini sikit. Tiba-tiba hujan lebat. Bila hujan lebat, kalau zaman sekarang ni guna cikgu. Tengok kompas. Kompas sekarang lagi mudah. Dulu satu kapal besar ada kompas. Paper tak ada kompas. Ni anak kita hak tadika pun ada kompas. Mana? Handset dia. Handset ada kompas tak? Ada. Tekan ting tu lagi. Mungkin masjid mana pun ting tak ke depan. Di test pula masjid Kapung Libung ting tak ke depan. Maka boleh pakai tak? Baik, internet tak ada. Pasal ngai jauh. Belakang pada Pulau Kapah 15 kilo. Ada internet. Tak ada coverage. Okay? Bila memang tidak ada benda-benda lain yang boleh membantu, gelap malam, pukul 9 malam, hujan pula, tak tahu mana arah kiblat, motor berpusing-pusing dah tadi, maka anggarkan mana yang lebih sedap hati. Nampak? Maka dimaafkan jika tersalah. Okey? Tiba-tiba tengah-tengah semayang rakaat yang kedua tahu dah salah belah ni rupanya, maka wajib pusing. Faham lagi? Ni yang betul. Kenapa? Kerana hujan reda nampak KTCC. Nampak? Lapu KTCC takkan sama dengan lapu mabok mak atau buruk. Dah. Belah ni kiblat kita besar. Jadi hak tadi maaf dalam ijtihad. Ni tak ada ijtihad. No, KTCC. Contoh. Sebagai panduan. 3 soalan sebelum akhir. Baik. Dosa itu siapa dak kalau dia mati dah. Baik. Dia
Hantar gambar dalam internet, dalam media sosial, tak kira lah Facebook ke TikTok ke, faham? Instagram, monogram, nah, gambar tak tutup aurat. Faham lagi tak? Gambar haram dilihat. Nah, nampak peha ke, nampak dada ke, nampak tiak ke, tak dedah kepala ke, faham? Baik, lepas dia post tu, dia dapat banyak like. Contohnya 500 like. Biasa dia tutup aurat, dia dapat 2 like je. Hari tu dah 500 like, kejut mati. Contoh, faham lagi? Kejut, meninggal dunia. Nah, betul tak? Meninggal dunia dapat 500 like. Nah, baik. Jika maknanya dia yang letak, maka apabila orang melihat, dia tetap mendapat dosa. Yang tak dapat dosa ialah bukan dia yang letak. Orang ambil gambar curi, dia mandi, orang ambil gambar, orang post. Maka yang dapat dosa ialah yang tukang ambil gambar, yang tukang share itu. Walaupun dia telah mati dah kameraman, dia tetap dapat dosa. Hari ni ada 3 orang view, 3 dosa sampai ke kuburnya dan kena azab. Bila? Jika Allah kehendaki. Batu kita kena buang sudah. Nak, kalau kita yang buat, orang buat, kita tak boleh buang. Kita yang buat, kita buang. Orang yang buat, kita tak tanggung. Tak tanggung. Nak, bini kita, dia yang buat. Kita khabar dah, jangan bubuh gambar nampak peha, digibuh juga. Kita tak menanggung. Faham lagi? Kita kata buang, dia tak buang juga. Maka dia tanggung. Tanggung masa mana? Masa hidup dan masa mati. Dia tak sesat sampailah kiamat. Banyak tak dosa? Banyak. Tapi kalau orang yang buat, tak ada masalah. Dia ambil gambar kita, dia curi gambar kita, dia sebarkan, kita tak ada dosa 1 kelumit pun. Yang tukang buat akan berjalan. Dosa yang pertama paling besar, kemudian dosa orang view, dosa orang melihat. Kemudian bila ada orang share pula dengan sebab dia, dari tangan dia lah, maka dia tetap menanggung seluruh berjuta-juta manusia itu sampai kiamat. Lepas tu hati-hatilah kau perempuan lah ni. Raya-raya pun ni nampak banyak kok. Jadi nampak betih, nampak peha, lengang sekerat, ada tutup aurat dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka dah delay dan Allah berikan ampunan kepada mereka. Soalan yang kedua. Nanti dah ni. Tak dengar. Jersey Liga Inggeris. Okey. Kita tak tahu dia kafe habis. Kopi Audi. Tak tahu makruh. Makruh tak tahu. Boleh jadi molek, boleh jadi tak molek. Dak ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkan perkara yang kamu tak pasti, ambil yang pasti. Faham lagi? Ayat mutasyabihat, ulama ahli sunnah wal jamaah layani dengan 2 keadaan. Pertama dia panggil tafwid, yang kedua dia panggil takwil. Contoh ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman ada atas aras istawa. Jadi pendapat satu golongan yang pertama, golongan tafwid ahli sunnah wal jamaah, ayat ini diterang begini, Allahu a'lamu bimuradihi. Allah lah lebih tahu dengan makna yang sebenarnya. Nampak tak? Maha suci Allah Ta'ala menyerupai dengan segala makhluk. Kita kata gitu. Takat tu lah. Itu panggil tafwid. Tapi ramai orang ini salah faham. Dia kita terjemah Allah yang bernama Rahman duduk di atas arah. Itu bukan tafwid. Itu tafsir. Mengambil dua ni duduk. Faham? Yang kata Imam Malik itu, nampak? Imam Maliki. Dia kata al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum. Maklum ni maksudnya diketahui oleh orang-orang Arab. Makna istiwa. Kita jemuh.
Tafwid ni tak terjemah. Allah di atas arah istawa. Faham lagi? Itu tafwid. Serah pada Allah. Mugi kata Allah duduk di atas arah, itu kan tafwid. Faham lagi? Tafwid ni istiwa, maklum itu makna istiwa saja. Lepas tu kata Imam Malik, istiwa maklum. Makna istawa itu maklum, dia telah diketahui. Mu jangan terjemah. Wa su'alu anhu bid'ah. Muduk soal lagi bid'ah. Jadi bila kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan manusia. Kata gitu cukup. Tangan Allah atas tangan manusia. Allah lebih mengetahui apakah maknanya Maha Suci Allah menyerupai makhluk. Sesat. Pendapat golongan yang pertama dipanggil tafwid. Yang kedua takwil. Takwil itu mesti dengan sahih, makna yang tidak mengarut. Maka di antara yang ditakwil ulama Ahlussunnah ayat ini, faham tak ke? Allah Taala yang memerintah aras. Ada osok makna. Tak boleh takwil ikut suka si. Jadi mengarut, faham? Dan tangan Allah atas tangan manusia, maksudnya Allah lebih berkuasa daripada manusia. Itu dipanggil takwil. Ada rosak tak makna? Tak rosaklah makna. Faham lagi? Wallahu a'lam. Dah. Saya tak betul ni tapi biarlah. Beri juga. Ambil. Aku kecil tak apa nak besar tambah kain pelekat pun boleh. Kerak boleh, kerak. Hadiah daripada Prima Beli suruh biar mau 3 malam 3 malam kau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.